Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Satu info yang menarik dan menggempakan sahabat-sahabat semua apabila dikatakan bibit-bibit perpecahan antara PAS dan Bersatu semakin kelihatan. Jadi ini boleh dikatakan retak menanti belah sahabat-sahabat semua. Kenapa dikatakan seperti ini? Ini yang menarik ya untuk kita lihat satu kenyataan media yang menarik ya untuk saya bacakan untuk kita semua. Ya, tapi sebelum itu jangan lupa untuk terus support Alright Napa Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Sembari kita ikuti berita gempa hari ini. Perikatan Nasional akan berpecah. Bibit awal sudah bermula. Jadi ini antara perkara yang mengejutkan kita. Jadi saya ingin membacakan ya kenyataan daripada Norma Razwan ini yang apabila beliau mengatakan beliau sudah mendapat maklumat daripada sumber dalaman Perikatan Nasional dan luar bahwa PAS dan juga Bersatu tidak seperti dahulu lagi. Puncanya berbagai sebab dan kerana itu PRK Kuala Kubu Baru dilihat pimpinan PAS tidak bersungguh-sungguh turun padang seperti lazimnya. Dari sumber mengatakan ia sebenarnya kekecewaan pemimpin PAS kerana sudah menghampiri 2 tahun harapan untuk menjatuhkan Anwar sebagai Perdana Menteri, tetapi segala langkah, segala hasutan, cubaan menemui kegagalan. Malah dilihat menuju ke jalan buntu apabila Sultan Johor menjadi yang di Pertuan Agong. Hari demi hari, ahli parlimen PN semakin tertekan. Banyak projek atau peruntukan kawasan tiada ya malah diberi terus melalui wakil penyelaras parti kerajaan, dan lebih tertekan apabila gaji penjawat awam bakal menikmati kenaikan 15 hingga 38%, iaitu kadar tertinggi dalam sejarah perkhidmatan awam negara, sekaligus akan memberi tekanan kepada kerajaan negeri. Rakyat di bawah kawasan Parlimen Pembangkang mulai bising dan dikabarkan ada ahli parlimen yang takut untuk turun kawasan kerana tidak sanggup menerima cemuhan daripada penduduk kawasan. Jadi bercerita mengenai kemulut antara PAS dan Bersatu, kabarnya PAS berhasrat untuk meletakkan calon di KKB tapi Bersatu tegas meletakkan calon mereka. Padahal umum tahu Bersatu tiada jentera, tiada ahli senara, tiada ahli seramai dan sehebat PAS. Dan semalam dikatakan terbongkar kononnya di kumpulan wasip PAS kawasan Hulu Selangor berang kerana calon Bersatu mendiamkan diri daripada menjawab isu pinjaman Along. Dari sumber yang lain turut memberitahu beberapa pimpinan sudah menunjukkan rasa tidak puas hati untuk terus mengikut Bersatu yang dianggap penumpang PAS dalam Perikatan Nasional. Minggu lepas, saya kata Razman ini duduk sekali dengan pimpinan kecil PAS yang saya kenali sejak bersama dalam PR. Katanya Bersatu ini sebenarnya bersama PAS pun tidak menambah, dia tidak bersama PAS pun tidak mengurang. Saya pun tambah gula dan garam. Benar, tanpa PAS tiada satu pun kursi Bersatu akan menang. Tanpa PAS siapalah Bersatu, katanya. Saya yakin pimpinan Bersatu dapat menghidup PAS semakin dingin dengan mereka. Malah apa yang berlaku di KKB melihat keretakan berlaku dalam Perikatan Nasional. Malang bertimpa-timpa buat Bersatu selepas 5 ahli parlimen Bersatu menyokong Perdana Menteri yang ke-10 yang membuat PAS berang kursi Ishan diberikan kepada Bersatu terlepas begitu saja kepada Kerajaan Perpaduan. Lebih membuatkan Bersatu tertekan, pengaruh mereka di Sabah. Kehadiran Muhyiddin dan Hamzah kali ini tidak disambut Ketua Menteri Haji Jinor dan Masidi Manjun yang merupakan tulang belakang pengaruh Bersatu di Sabah. Di ruangan komen rata-rata rakyat Sabah mencemu Bersatu. Yang mengatakan no Bersatu, no now kami GRS. Itu antara slogan ya yang dibuat oleh geng penyokong-penyokong kerajaan GRS. Kini ya Bersatu hanya bergantung kepada Ronald Kiandi yang tidak mempunyai pengaruh di mata rakyat Sabah. Berdasarkan perkembangan semasa PRN tahun depan, Bersatu tidak akan dapat memenangi satu kerusi dun pun di Sabah. Malah pengaruh parti itu semakin lama dilihat semakin hilang terhakis. Tanpa kekuatan kuasa politik dan sumber kewangan yang sangat kewangan,
sukar ya untuk bersatu terus menguasai Sabah. Mereka dulu hebat kerana Muhyiddin ketika itu adalah Perdana Menteri. Sebagai pemerhati politik, setiap yang berlaku tidak berlaku tanpa sebab. Ia seperti daun bergoyang kerana ada angin. Baru-baru ini, Zudi mahukan pemimpin Islam melakukan gencatan senjata. Nik Abdul bertemu PMX, Menteri Besar Kelantan Datuk Panglima Perang isytihar di depan umumnya. Dirinya berpolitik hanya 5 tahun sekali. MB Perlis beritahu gabungan sangat baik dengan Perdana Menteri. Dan terbaru yang paling mengejutkan, pemerhati politik maupun penyokong PAS apabila Panglima Perang PAS Sanusi di halayak ramai memohon maaf kepada Perdana Menteri kerana kebiadapannya yang membuat fitnah, kenyataan-kenyataan jelik ya kepada Perdana Menteri. Kabar saya terima dari rakan-rakan media yang sering bersama Perikatan Nasional. Pengumuman Sanusi ini sungguh tidak menyenangkan hati pimpinan Bersatu kerana mutakhir ini pimpinan PAS semakin lunak dengan Perdana Menteri. Apa maksudnya semua ini? Satu persoalan yang bagus. Semalam katanya, saya dihubungi seorang rakan dan ditanya, "Anta jika PAS bersama dalam kerajaan bagaimana?" katanya. Jawab saya, "Ana sudah menulis sebelum ini. Politik sangat dinamik dan kita kena realistik. Saya berjuang sanggup tinggal anak isteri, bukan nak cari projek tapi untuk reform negara ini, untuk masa depan anak cucu. Negara ini mesti dipimpin pemimpin yang bencikan rasuah. Jika PAS mau bersama, apa salahnya? Bukan tidak biasa lawan jadi kawan, kawan jadi lawan. Jika PAS mau bersama-sama untuk melakukan perubahan dan menyelamatkan negara ini, ala wassalam, ala wassalan." Itu antara kenyataan ya daripada Norman Razwan ini. Dan beliau juga menambah bahawa seperti yang saya katakan katanya, seperti kata Zudi, ting teng PAS perlu gencatan senjata jika kita sayangkan negara, ketepi permusuhan dan kita fokus pulihkan negara ini. Nak kira dendam, amarah, salah mereka itu bukan berpolitik, itu masalah pribadi katanya. Biarlah Muhyiddin, Azmin dan Hamzah yang ketika mereka ni khianat pada parti masing-masing, tunjuk kehebatan. Kita mau tengok mana kekuatan Bersatu tanpa PAS. Anak kata jika ia berlaku, Bersatu akan terus jadi semangat 46 katanya. Wow, itu dia sahabat-sahabat semua. Memang sangat mengejutkan. Dan kalau kita lihat satu message yang juga sedang tular di media sosial ini sahabat-sahabat semua. Ya, kalau kita lihat ini dia message itu saya bacakan untuk kita semua. "Salam Haji, macam mana lagi nak buat, nak bantu calon," katanya. Itu antara komen ya yang di screenshot ya di dalam grup WhatsApp ini. Sementara itu Ketua Penerangan Pemuda PN Khairul Nazir Halmi Azhar yang turut serta dalam siri lawatan itu maklumkan tiada sidang media akan dibuat oleh calon partinya, namun menyatakan Khairul sedia berarti membual sekiranya ada persoalan yang ingin dibangkitkan. Bagaimanapun media diingatkan untuk tidak menyoal kabar angin yang menuduh calon PN mempunyai hutang tertunggak sebanyak 40,000. Ada beberapa penyokong Khairul kemudian kelihatan tidak berpuas hati kerana media masih cuba membangkitkan soalan itu. Khairul Nazir dilihat menyoal tindakan itu berkata wartawan tidak menggunakan standard yang sama kepada Pakatan Harapan. Itu dia. Jadi Haji cuba baca berita ini, saya rasa tindakan ini tak betul. Itu antara perbualan ya yang dapat ditangkap muat. Jadi Waalaikumsalam Haji Nur, katanya semalam dalam mesyuarat jentera kita sudah bangkitkan isu ini dan dah bagi macam-macam cadangan pada calon, tapi calon tak nak berdepan dengan media, jadi kita tak boleh nak cakap apa-apa lagi. Rupanya calon ini sama seperti abakau sahabat-sahabat semua yang memang takut dengan media dan sebagainya. Jadi terus terang saya cakap katanya, Bersatu nak harap jentera kita aja bantu naikkan imej calon pun susah. Dah jadi macam biawak hidup, maaf cakaplah Haji katanya. Kalau tak betul semua tu, buatlah sidang media, jelaskan apa yang tak betul. Nak harapkan kita aja letih macam mana. Anda faham, ada juga orang kita cakap benda yang sama, imej calon jadi tak berapa cantik lepas isu-isu keluar di media sosial katanya. Ini antara perbualan yang hangat ya, sedang berlaku di dalam grup WhatsApp kepada parti PAS ini. Jadi yang terbaru paling mengejutkan, pemerhati politik maupun penyokong PAS apabila Panglima Perang PAS Sanusi ramai
membuat permohonan maaf secara terbuka kepada Perdana Menteri. Kabar saya dari rakan-rakan media yang sering bersama PN, pengumuman Sanusi itu sungguh tidak menyenangkan hati pimpinan Bersatu kerana mentari ini pimpinan PAS semakin lunak dengan PM. Wow, itu antara perkara-perkara yang amat ya mengejutkan kita sahabat semua. Sampai begitu sekali ya perkara ini berlaku. Jadi semakin terdesaklah ya Perikatan Nasional, calon daripada Bersatu ini sahabat-sahabat semua. Lalu Hamzah pula mengeluarkan kenyataan hari ini untuk menyedapkan hati mereka semata-mata katanya pengundi India sudah berani rasa marah pada kerajaan. Ini antara kenyataan terkini ya daripada Hamzah Zainuddin yang kononnya menunjukkan masyarakat India di Kuala Lumpur baru dikatakan tidak lagi bersifat diam dalam menyatakan ketidakpuasan hati terhadap kerajaan persekutuan. Hamzah Zainuddin berkata komuniti ini kini lebih berani dalam memberi respon, memberi sokongan kepada Perikatan Nasional. Beri sokongan kepada Perikatan Nasional katanya. Mereka sudah berani mengatakan untuk menyokong sesiapa dan berani untuk mengutuk segala polisi kerajaan. Kalau dulu mereka agak introvert katanya dan tidak mau sebut tentang ketidakpuasan terhadap kerajaan, ini sudah pasti memberi peluang kepada calon PN untuk meraih sokongan kaum ini pada PRG katanya kepada media ya sempena menghadiri majlis ceramah musra PN bersama masyarakat India di Batangkali malam tadi. Itu dia. Jadi sebenarnya adakah benar kenyataan Hamzah ini bahwa masyarakat India menolak kerajaan? Ya, kalau kita lihat sahabat semua, yang menolak kerajaan itu adalah daripada bukan sebilangan besar lah ya, hanya sebilangan kecil ya, yang dahulunya seorang pemimpin ini adalah bekas ketua menteri kedua di Pulau Pinang, tetapi apabila tidak dicalonkan, sekarang ini hilang jawatan, malah bukan lagi sebagai adun dan sebagainya. Individu ini sebenarnya yang menghasut. Jadi adakah yang dikatakan oleh Hamzah yang memberikan sokongan kepada mereka ini adalah geng-geng kepada penghasut ini? Mungkin juga. So kalau kita lihat sahabat semua, kebanyakan sebenarnya rakyat India ini memberikan sokongan ya kepada Perdana Menteri. Tetapi lain pula yang dikatakan oleh geng-geng penfitnah menyebarkan berita palsu. Adakah sekarang ini mereka begitu terdesak sehingga membuat ya kenyataan-kenyataan seperti ini? Itu satu persoalan yang menarik untuk kita fikirkan bersama sahabat semua. Jadi sampai di sini saja. Sekiranya Anda mau berikan sebarang komen pandangan ya, Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan apapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.